Jangan terkejut, lelaki ini mempunyai kerja yang unik dan pelik, mempunyai kekuatan, karisma dan kepintaran serta ketinggian setinggi 7 kaki 2 inci atau 218 cm. Prataseka telah terpilih untuk menjadi hamba pembiak, atau lebih tepat lagi sebagai seorang hamba, pemilik atau tuannya mahukan Pata untuk melakukan hubungan kelamin dengan hamba-hamba wanita yang lain serta wanita bebas untuk mendapatkan anak-anak bagi tuan ladang. Dan anak-anak ini akhirnya juga dijadikan sebagai hamba dan ada juga yang dijual. Sedih, tapi itulah hakikatnya yang berlaku. Sebagai seorang hamba pembiak yang terpilih, anak yang lahir juga menjadi seperti dia, kuat, besar dan gagah. Prataseka mendapat sedikit kelebihan berbanding hamba yang lain, iaitu penjagaan kesihatan dan makanan yang lebih baik. Dia dikatakan hidup sehingga berusia 130 tahun. Dikatakan dia menjadi bapa kepada lebih kurang 249 orang anak dari wanita yang berbeza. Hai semua, terima kasih kerana menonton Best Best TV. Ya, kali ini kita akan bercerita mengenai Prataseka, hamba dengan kerja yang unik. Jika anda menyukai cerita dan perkongsian sebegini, berikan sokongan anda dengan menekan butang like dan juga butang subscribe. Sudah? Terima kasih atas sokongan kalian. Mari kita sambung cerita mengenai Prataseka ini. Tonton video sehingga habis. Prataseka atau juga dikenali sebagai Roque Jose Florencio. Harap sebutan aku ni betul. Dia merupakan seorang tokoh legenda dalam sejarah Brazil. Beliau hidup pada abad ke-19 sebagai seorang hamba dan terkenal kerana ketinggiannya yang luar biasa dan kekuatan serta kesuburannya. Cerita Roque ini mewakili ketabahan dan kelangsungan hidup ramai hamba yang lain. Kehidupannya yang tragis berpusat pada peranan sebagai pembiak, di mana beliau dibeli dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan bagi kepentingan tuannya. Disebabkan ketinggiannya yang mencapai 7 kaki 2 inci, iaitu lebih kurang kira-kira 218 cm, beliau dipilih secara khusus sebagai pembiak. Tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan dengan hamba perempuan yang lain dengan niat untuk menghasilkan tenaga kerja yang kuat dengan sifat genetik yang diingini. Boleh kamu bayangkan, guys? Kehidupan Pata sepenuhnya dikawal oleh tuannya. Pata menjalani pemeriksaan kesihatan yang teliti, diberikan makanan yang mencukupi dan diperlakukan sebagai alat pembiakan semata-mata. Jumlah sebenar wanita yang berhubungan kelamin dengan Pata tidak dapat dipastikan. Begitu juga dengan jumlah kekerapan hubungan itu perlu dilakukan dalam sehari. Namun, telah dianggarkan bahawa beliau mempunyai seramai 249 orang anak dari wanita yang berbeza. Anak-anak ini mewarisi status hamba bapanya dan menjalani kehidupan sebagai hamba. Sebahagian daripadanya dijual untuk mendapatkan keuntungan, manakala yang lain dipaksa bekerja di ladang tuan mereka. Selain tugas pembiakan, beliau juga bekerja untuk menjaga kuda dan menghantar surat menyurat antara ladang dan bandar. Walaupun menghadapi kesukaran itu, Prataseka yang memiliki ketinggian yang luar biasa dan kekuatan yang besar menunjukkan keberanian, kecerdasan dan karisma yang luar biasa. Beliau berusaha melarikan diri berkali-kali dan secara aktif membantu hamba-hamba yang lain mencari perlindungan di Cuelombo, iaitu komuniti yang dibentuk oleh hamba yang melarikan diri. Berkat kejayaannya menghasilkan jumlah keturunan yang besar, Roque menerima layanan dan penerimaan yang baik. Beliau diberikan hak istimewa khusus dan apabila perhambaan dihapuskan di Brazil pada tahun 1888, tuannya memberikan sebidang tanah kepada Pata sebagai tanda penghargaan. Walaupun kesukaran hidup dalam perhambaan, Pata amat sayangkan anak-anaknya, mendidik mereka dalam literasi, pertempuran dan cara hidup. Banyak dari keturunan beliau mengikuti jejaknya, menjadi pemimpin dalam Cuelombo atau turut serta dalam perjuangan menentang perhambaan. Keturunan beliau dapat dijumpai di seluruh Brazil. Pata merupakan simbol ketabahan dan perjuangan dalam sejarah Brazil. Beliau memberontak menentang tuan tanah, memimpin pemberontakan hamba dan mencari perlindungan di Cuelombo, dan keberaniannya menjadikan dia satu tokoh yang abadi. Apabila beliau meninggal pada tahun 1958 pada usia 130 tahun, upacara pengubumiannya dihadiri ribuan peminat dan penyokong. Beliau dikuburkan di Santa Eudoxia, di mana sekarang terdapat sebuah monumen yang didirikan sebagai tanda penghormatan kepadanya.
Nama patah juga diabadikan dalam nama jalan, sekolah, monumen dan karya seni. Sementara keturunannya terus meneruskan warisan mereka dan berhubung dengan saudara mara, menjaga semangat yang tidak pernah luntur. Unik dan menarik juga cerita ni kan guys? Apa pendapat kalian mengenai kejadian yang berlaku ni? Adakah sistem perhambahan ini masih lagi wujud dan berlaku dengan cara yang berbeza, atau kita telah pun bebas sepenuhnya dari sistem hamba abdi? Tinggalkan pendapat dan ulasan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Okey teman-teman, tetap kerja keras walau sulit. Tetap berusaha walau tiada daya. Jangan pernah putus asa. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye.